Gelagat pasangan badak air, April dan Lek sentiasa menjadi tarikan buat pengunjung ke Zoo Taiping. Hidangan mi besin yang semakin mendapat sambutan daripada orang ramai. Dan kisah nelayan ketam yang membawa hasil tangkapan mereka ke alam cyber. Saya akan guna masukan nelayan ini untuk tolak untuk esok. Zoo Taiping. Kehadiran anak badak air seberat kira-kira 50 kilogram ini telah mewarnai kehidupan di zoo ini. Hippos are actually very territorial animals. Dekat Afrika, dia punya origin punya country is known as the number one killer. Taiping Perak berkeluasan hampir 15 hektar iaitu bersamaan dengan kira-kira 15 padang bola. Zoo Taiping menempatkan kira-kira 1,300 ekor haiwan yang terdiri daripada 140 spesies mamalia, burung, reptilia dan ikan. Kedalaman hampir 8 kaki dan keluasannya 1,800 meter persegi. Tasik ini menempatkan pasangan badak air iaitu April dan Lek. April, badak air jantan, bertubuh kecil sedikit berbanding Lek, badak betina. Seawal jam 7 pagi, Abdullah Darus menjalankan rutinnya membersihkan kawasan makanan April dan Lek. Mesra dengan panggilan Dolah, dia hampir sedekat ditugaskan bersama haiwan mamalia itu. Ternyata Dolah telah serasi dengan pasangan badak air di sini. Mamalia yang beratnya boleh mencecah sehingga 3 tan itu menghabiskan hampir 90% kehidupannya berendam di dalam air. Malah, ia mampu kekal berendam sehingga 6 minit. Bagaimanapun, mamalia yang spesiesnya dari Afrika itu terkenal dengan sifat agresif dan boleh berlari lebih pantas daripada manusia. Justru kami perlu berhati-hati ketika masuk ke dalam kandang ini. Selalunya rutin pagi Encik Dolah kat sini adalah membersihkan kawasan tempat makan badak air ni. Belum mereka diberikan makan. Bagi penjaga badak kat sini, mereka perlu cepat dan juga sentiasa melihat badak itu di mana. Sebab ia adalah sangat berbahaya kiranya mereka leka sedikit. Hari ni pun dia elok je. Hari ni okey. Kat sana. Macam ada angin dia lah. Ada angin juga. Ada angin juga. Tak boleh rasik kerja, belakang tak tengok. Bahaya juga Dan gajah yang tu juga. Kerja, tengok belakang di mana. Bahaya tak tahu nampak kita Datang kita tak tahu dia nak marah Ketika pembersihan kawasan badak air dilakukan, salah seorang petugas zoo perlu sentiasa memerhati setiap pergerakan haiwan tersebut. Baik gajah tu boleh dekat dia. Boleh berlai dia. Ini tak boleh masuk alam ni. Bahaya ni. Gajah boleh masuk alam. Dia berlai dia. Memang badak dah datang dah.
Datang lari lah. Laju ni. Laju ah. Laju. Dalam air slow tengok Laju. We are dealing with animals that actually can literally kill us. All know hippos are actually very, very territorial animals. Dekat Afrika, dia punya origin punya country is known as the number one killer because they kill a lot of people more than lions and also other animals in Africa lah. Berkhidmat hampir 4 tahun sebagai doktor haiwan di Zoo Taiping, hari ini Dr. Muhammad Ridwan Effendi ke kandang untuk melihat perkembangan anak badak yang baru dilahirkan pada hujung tahun 2016. Hampir 14 tahun sejak kelahiran anak badak air yang terakhir, ketibaan haiwan comel ini memberi berita gembira kepada warga Zoo Taiping. Nak lahir 11 bulan 12 lahir. Bulan ni dah sebulan lah kan. Dah sebulan lah kan. Saya nak nampak timbul sana lah. Orang nak lahir. Nampak kan. Nampak dah sama juga. The news was very shocking for us lah because we know the news masa tu malam. Hippos dia can tend to give birth waktu malam and they spend 90% of their life in water. So kita tak tahu tentukan when was exactly was born at the time. Kita memang tak tahu sebab dia secretly give birth lah. So we was very excited because dah lama lah sebab hippos itu tak breed. And then everybody was so excited in the zoo. Dalam tempoh kira-kira setahun selepas dilahirkan, badak betina akan sentiasa bersama anak badak bagi memastikan ia tidak diserang oleh badak jantan maupun haiwan pemangsa. We stayed overnight from malam sampai pagi tau to check on it because we know that hippos ni they are very territorial animals. Sometimes dalam pameran kita nampak male and female. So the father can always kill the baby. We hope not lah. But from what we see, dia dah survive for almost a month. That should be alright with us. So we are very happy to have a new family member in the zoo. And then we hope that with this new family member will attract more people to come to the zoo because it's rarely to see baby hippos. You know, any baby punya binatang sangat cute kan. So I think hippos are very, very cute animals. Anak dia dah start makan rumput kat dalam. Belum ni. Saya nampak dia Sikit lumayan. Dia tak dia kadang dia menyingkirkan badan ni. Bila sengkok badan tu baru tahu dia kena nyusu sebab hippos. Kami dimaklumkan ketika ini berat seekor anak badak boleh mencecah kira-kira 50 kilogram. Malah si anak akan sentiasa bersama ibunya untuk menyusu. Namun hari ini kami dapati anak badak sudah mula belajar memakan rumput yang diberikan oleh Dolah. Dia akan stay dengan dia punya mother at least 7 to 8 months. And then the term yang kita akan use is cerai susu ataupun weaning lah. Weaning period maknanya dia ada stop minum susu pada ibu dia. Selalunya after dia sampai reach the age of 1 year, dia akan straight away leave dia punya mother lah. Before that time, kita boleh actually intai and see dia punya jantina lah. Because now it's very small and dia stays very close to the mother and sometimes stay in the water. Kalau naik darat pun dia akan baring. So kita tak boleh nampak dia punya area to see the gender of the animals lah. So we hopefully after 6 months ke apa dia start walking around on the ground more, so we can detect lagi cepat lah dia punya gender because lagi cepat lagi bagus because we can name the animal lagi cepat lah because it's a new family member and animal needs a name. Ini anak badak yang keberapa yang lahir di Ini yang zoo? kedua, tiga. Sebelum ini, pada tahun 2002, April badak jantan juga dilahirkan di Zoo Taiping. Manakala Lek, badak betina asalnya dari Zoo Bangkok, Thailand yang kemudiannya dipindahkan ke sini. Jantan tak akan dekat dengan ni. Takkan dekat ibu. Maaf. Tak makan. Betik rumput dia tak makan. Ada sebab tu. Tu dia sakit. Ditubuhkan pada tahun 1961, Zoo Taiping turut memperkenalkan aktiviti night safari kepada pengunjung yang ingin merasai pengalaman melihat haiwan spesies nokturnal yang aktif pada waktu malam. Sementara itu, Dolah masih setia mengawasi badak air dan dia perlu memberi 20 kg makanan kepada haiwan kumpulan herbivore ini. Namun, dia perlu sentiasa berwaspada disebabkan badak air ini lebih aktif di waktu malam.
Malam lagi aktif dengan siang. Baik malam dia mata dia nampak jauh sikit ya. Malam nampak jauh malam. Baik malam. Saya pun kena tinggal juga sini. Tengok anak dia macam mana kan. Anak dia. Takut bapak kacau Lalu makan apa tu. Makan kena asing. Tak boleh sekali kan. Asingkan jauh sikit daripada ibu anak bagi makan. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan serangan Lek terhadap April. Ternyata Lek benar-benar khawatir dengan keselamatan anaknya sehingga ia tidak memberi peluang April untuk mendekati anak badak itu. Keadaan ini turut merisaukan Dolah. Justru, Dolah perlu memberi perhatian lebih kerap terhadap haiwan ini. Keindahan semula jadi di Zoo Taiping memberi keunikan tersendiri kerana ia berkonsepkan terbuka dengan mengutamakan habitat asal haiwan tersebut. Pagi ini, Dolah ditugaskan mengambil najis pada air untuk dijadikan sampel kajian Dr. Ridwan. Kalau sakit tu dia boleh tahu sebab kalau tembus makan dia tak makan. Tak bagi naik atas. Mana ada sebab lah sakit kan. Tak makan. Betik pun rumput dia tak makan. Ada sebab tu. Tu dia sakit. Spesimen ni ambil bila ke? Bagi tadi ni. Ni ambil pagi tadi pula. Bagi tadi. Masih pula. Masa. Okey, ni spesimen badak air yang kita telah ambil pagi tadi. Berapa lama kita? Dalam pukul 9. 9 lebih. Daripada mana satu, tak tahu. April. April. 6 bulan sekali, Dr. Ridwan perlu membuat worm test terhadap badak air. Ini bagi memastikan badak air sentiasa dalam keadaan sihat dan tidak dijangkiti penyakit berbahaya. Jangka hayat seekor badak air boleh menjangkau 40 tahun. Letak ambil ni, settle. Sini spatula. Kita kena cari sikit. Because why? Nanti kita kena ambilkan dia punya top layer. To me, to handle hippos is very tricky. Cuma the important thing is we need to have plans before we start approaching the animals. Not just hippos, all animals need proper plan before we start approach. So far, I've been working here almost 4 years. I have no problem with the hippos lah. Minor fights tu sangat biasa in animals. Sometimes even human beings pun ada imbalance of hormone and everything. Cuma I'm really hoping that there will be no problem with this new baby with their parents, actually the father. So hopefully he will just grow well and just grow bigger and we get more babies in the future. Sepanjang berkhidmat, Dr. Ridwan mengakui bahawa merawat badak air atau nama saintifiknya Hippopotamus amphibius lebih mencabar berbanding haiwan lain. Cari kat paling low magnification tu. Right. Animals yang bahaya kat zoo ni selalu kita perlukan sedation, which is pengsankan and everything lah. But hippos, as we all know, as we all vets, we know that hippos kita tak boleh nak pengsankan because they have high chances of death if kita sedikkan dia. So what we can do is just treatment from outside. Kalau boleh kita jangan ganggukan sangat animal because they are really easily stressed, especially wild animals.
So treatment kita boleh buat semua daripada luar sajalah, mostly maybe sprays and injections pun kena take consideration slowly because kita tengok kita deal dengan animals yang sangat bahaya. As we say that history pun kita tahu this animal is not really good in anesthesia, so just minimize the treatment. Setiap pagi, makanan buat penghuni zoo akan dikumpulkan dan diasingkan mengikut diet pemakanan masing-masing sebelum ia diberikan kepada haiwan. Hari ini, Dolah dan Rahmat menyediakan 40 kg buah-buahan buat April dan Lek. Walaupun badak air daripada kumpulan herbivore, sekiranya ia dalam keadaan terancam, haiwan tersebut mampu menyerang dan membunuh haiwan lain. Selain itu, rumput pendek turut menjadi sebahagian daripada diet pemakanannya. Satu ekor badak ini memerlukan lebih kurang 40 kg makanan, dan makanan mereka seperti pisang, betik, kubis dan juga rumput. Tapi dalam sehari mereka akan makan 3 kali sehari, iaitu pagi, tengah hari dan juga petang. Dan saya sendiri akan memberi makan dekat April ya. April ni badak jantan. April. Okey. Sekarang ni anak dia tak boleh makan yang macam ni lagi. Dia makan anak rumput. belum belajar makan lagi. Oh, anak tak boleh makan lagi. Dia macam baby. Macam Baby je hanya menyusu dulu. Oh, okey. Jadi Haiwan mamalia ketiga terbesar di dunia ini mengambil masa lebih kurang 4 hingga 5 jam untuk menghabiskan makanannya pada satu-satu masa. Panggil nama. Hari-hari panggil nama. Nak bagi makan, panggil nama dulu. Kata. Dia dah biasa macam kucing rumah ada nama panggil nama. Kata. Bagi makan. Tepuk mulut dia. tepuk mulut dia. Naik atas tadi ya? Naik atas. Boleh tepuk kan? Hampir setiap hari, Dolah menghabiskan masa bersama April, Lek dan anak badak. Lama-kelamaan, dia menganggap haiwan itu juga sebahagian daripada keluarganya. Kami 2 hari. Orang dia ganti lah. Duduk rumah pun. Badak aku macam mana badak ni. Kalau jalan kita jalan tak sama kan. Ni. Yang tu. Tengok juga. Cuti lama tengok juga. Hari-hari buat kerja dengan dia. Panggil dia datang. Jadi mesra dengan dia kan. Panggil datang. Memang saya nak potong lah. Boleh. Populasi spesies badak air semakin diancam kepupusan. Maka kehadiran anak kepada April dan Lek ini sedikit sebanyak meniupkan harapan baharu kepada warga Zoo Taiping. Mula-mula pakai besin, pakai ni lah mi besin kita panggil, tapi kena condemn teruk, kena kutuk. Restoran ini menawarkan keunikan buat pelanggannya. Faktor keenakan makanan dan kelainan yang ditunjukkan menjadi daya penarik kepada orang ramai untuk datang ke restoran ini dan mencuba sendiri pengalaman menikmati hidangan di sini. Dibuka sejak tahun 2015, restoran Mi Besin semakin mendapat sambutan sama ada daripada masyarakat sekitar maupun orang luar. Restoran yang terletak di Jalan Hang Lipo, Melaka ini diusahakan pasangan suami isteri Azlan Idris, 32 tahun dan Nur Faizah Khalid, 26 tahun. Mula-mula pakai besin, pakai ni lah mi besin kita panggil, tapi kena condemn teruk, kena kutuk, kena maki, macam-macam semua kena. Sebab dia cakap
buruk lantak. Apa lah ni, besin buat basuh baju semua, buat apa, macam orang tak ada otak buat macam tu. Sebab cari semata-mata cari keuntungan, buat benda bodoh macam tu, dia cakap tu. Saat situ bila orang condemn, memang down lah. Pelbagai pilihan makanan disediakan di sini. Antara yang mendapat sambutan ialah makanan barat seperti chicken chop dan mi besin, menu paling istimewa yang disediakan di sini. 2 periuk besar sup ini ada kalanya masih tidak cukup untuk memenuhi permintaan pengunjung yang datang. Sejak 2 tahun lalu, jumlah penggemar mi besin semakin meningkat. Start saya dah buat mi besin, saya punya idea memang untuk fokus pada family. Yang makan untuk family, saya try buat talam western. Dalam talam biasa orang makan nasi, tapi saya buat western. Faizah percaya hidangan yang dikongsi beramai-ramai seperti ini mampu merapatkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Telah beberapa kali gagal dalam perusahaan, Faizah dan Azlan berjaya bangkit dan akhirnya mencapai tahap yang membanggakan ini. Kenapa boleh? Boleh juga. Contoh yang cakap kita punya original. Macam saya sebagai suami, saya bagi dia support lagi semangat. Macam keuangan. Bila dia jatuh, saya akan bagi dia semangat. Teruskan perjalanan tu. Sampai satu tahap, pernah kita orang jatuh, modal dah habis keluar, saya bagi dia tempoh dalam masa sebulan, saya bagi cakap dia 30,000 ni last. Kalau tak jadi, kita stop. Restoran ini mula beroperasi sekitar jam 4 petang. Oleh kerana sambutan yang menggalakkan, ada kalanya pelanggan perlu beratur untuk mendapatkan tempat duduk. Siang dan malam saya lalu kat sini, saya tengok orang ramai. Saya sebenarnya mula rasa hairan. Kenapa ramai sangat? Tapi sebenarnya inilah rahsia dia. Mi besin ini, bukan besin ini. Mi dia, sup dia. Sup dia bagi saya memang terbaik. Itu yang menyebabkan orang datang sini, orang nak repeat balik, nak rasa balik. Cukup kesedapannya. Selain tu, ni aiskrim ni, cendol aiskrim durian. Ini aiskrim yang betul-betul menggunakan bahan dari durian, bukan perasa cendol. Kena datang nak rasa. Di celah-celah pengunjung yang menikmati mi besin, kami terpandang kelibat seorang penghibur bersama isterinya yang begitu berselera menikmati hidangan mi besin dan juga makanan ala barat di dalam talam. Bila dah order sampai memang terkejutlah. First time sekali tengok, mi dalam besin. Saya ingatkan nama dia tu mi besin, nama kedai. Rupanya memang mi dalam besin. Okey. Tengok, lepas tu dia ada gambar satu lagi yang spaghetti dengan meatball dengan chicken western. Ada western pula. Meatball dia sama-sama. Lepas tu kita pun order lah yang seorang satu. Kali sampai ambil kau, ya Allah. Ini kali berapa ni? Ini first time datang ni. Kali pertama datang. Mana teruja lah. Memang teruja. Duduk sampai yang bila sampai dia punya menu je, besar ni. Habis kita 2 orang ni kan. Belum boleh sampai western ni dulu. Dah macam tak habis je. Datang pula mi. Allahu Akbar. Bapak Jadi untuk berpatutan harga alhamdulillah lah. Kita kalau saya rasa kalau makan macam ni dengan harga macam ni murah. Bila siang melabuhkan tirai, restoran ini dibanjiri pengunjung yang datang untuk menikmati makan malam.
Siaran muzik dan lagu secara live ialah sebahagian daya tarikan yang mampu menghidupkan suasana ceria dikala orang ramai menjamu selera di sini. Mula-mula start viral memang kita tak dapat kawal keadaan macam tu. Tapi sekarang alhamdulillah boleh arrange lah. Masa bila orang beratur mesti sampai yang orang habis beratur mesti kita akan dapat bagi sampai orang dapat makan. Supaya diorang dapat juga. Tak nak rasa kecewa lah. Daripada pengamatan kami, restoran ini mendapat sambutan daripada pelbagai golongan, sama ada mereka yang berkeluarga maupun golongan remaja. Hidangan mi besin sememangnya memenuhi kehendak pelanggan. Selain hidangan besar dan banyak, harganya juga berpatutan. Itulah keistimewaan mi besin yang membuka selera serta membuatkan pengunjung teruja. Saya rasa mi besin dia memang berpuas hati lah. Sebab dia punya mi tu anjal. Lepas tu kita bukan mudah lah nak dapat mi soya. Yang kami pilih adalah mi soya dan kuah dia semua. Dan konsep dia sangat menarik. Dan bukan tak ada tempat lain konsep ni lagi. Satunya sebab rasa dia sedap. Okey, harga dia pun berpatutan lah. Lain daripada yang lain. Ketika memulakan perniagaan mi besin ini, sambutan yang diterima amat mengecewakan walaupun ketika itu hanya terdapat 4 meja sahaja dan boleh dikatakan semuanya kosong. Namun persepsi masyarakat kian berubah dan keunikan mi besin menjadikan ia hidangan buruan ramai kini. Melihat keadaan pengunjung yang datang, sememangnya mendapat sambutan yang menggalakkan. Tetapi sebenarnya bukan mudah untuk mencipta kejayaan. Pernah mengusahakan pelbagai jenis perniagaan, namun semuanya gagal. Tetapi restoran mi besin ini adalah usaha yang terakhir dan ternyata usaha ini membuahkan hasil. Tanpa mengenal erti putus asa, kegigihan Faizah dan Azlan dalam berniaga harus dipuji. Berkat usaha dan doa, kini mereka telah mencapai kejayaan dengan restoran mi besin dan mengharapkan curahan rezeki yang tidak putus untuk masa akan datang. Saya akan mula masukkan dalam FB untuk promote untuk esok. Nelayan ketam yang membawa hasil tangkapan mereka ke alam cyber. Demi memenuhi permintaan pelanggan untuk bekalan ketam yang segar dengan harga berpatutan. Hidupan laut, terutamanya ketam, ialah antara makanan utama kegemaran ramai. Bagaimanapun, kesukaran mendapatkannya menjadi harga ketam di pasaran agak tinggi. Kesegarannya pula tidak terjamin. Pasar menjadi lokasi lazim bagi orang ramai mendapatkan bekalan ketam. Namun di Melaka, terdapat nelayan yang menampilkan kelainan. Kuala Sungai Baru Melaka terletak lebih 100 km dari Kuala Lumpur. Ia antara perkampungan nelayan tradisional negara ini yang membekalkan makanan laut buat penduduk sekitar. Siti Rubiah Wahid dan suaminya Muhammad Rizal Jais antara nelayan pantai yang meredah ombak Selat Melaka setiap hari. Pasangan ini banyak menumpukan usaha mereka untuk menangkap ketam. Semua hasil tangkapan yang diperolehi dijual terus kepada pelanggan mereka. Menariknya, ia dipasarkan di alam cyber melalui penggunaan media sosial. Idea menjual ketam di media sosial ini timbul 2 tahun lalu.
Ini setelah Siti mendapati melalui kaedah tersebut, pelanggan dapat berhubung terus dengan mereka. Sebelum ni saya dan suami hantar ketam ni pada orang tengah, tapi bila kita tengok pasaran kita buat sendiri lagi bagus, so saya ambil inisiatif ni untuk pasarkan sendiri. Sebab beza dia separuh daripada harga tu lah. Setiap pagi sebelum ke laut menjadi rutin bagi Siti untuk mempromosi hasil tangkapan mereka. Saya akan mula masukkan dalam FB untuk promote, untuk booking untuk esok. Diorang akan balas balik by WhatsApp, sebab bila diorang balas untuk dekat dalam FB ni lambat kadang waktu line, tapi bila WhatsApp saya akan on the spot jawab lah. Siti yang berkelulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti Utara Malaysia tidak pernah menyesal meninggalkan pekerjaan di pejabat berhawa dingin untuk menjadi nelayan. Bagi Siti, pekerjaan ini membolehkan dia membantu suami menambah pendapatan keluarga. Walaupun bermula agak perlahan, kini terbukti melalui penggunaan media sosial, mereka telah berjaya menarik permintaan pelanggan dari Melaka dan Negeri Sembilan. Bagi Siti, teknologi kini membolehkan nelayan sepertinya berhubung terus dengan pelanggan tanpa perlu melalui orang tengah. Sementara pelanggan pula akan memperolehi ketam segar dan pada harga lebih rendah. Aku nak tanya, mata ni cantik ni. Untuk menangkap ketam, Siti dan suaminya menggunakan perangkap berbentuk separuh bulatan yang dikenali sebagai bento. Semuanya dilabuhkan kira-kira 100 meter dari pantai. Pada masa ini, mereka mempunyai kira-kira 170 buah bento. Berikutan permintaan yang semakin meningkat, pasangan ini bercadang untuk menambah lagi bilangan bento mereka kepada 300 buah. Setiap kali turun ke laut, mereka akan mengambil masa antara 3 hingga 4 jam untuk mengutip hasil. Bila pakai bento ni, macam mana hasil tangkapan ni? Alhamdulillah memuaskanlah, sebab kalau kita jaring ni dia banyak sangat dia punya remi dia, tapi bila bento ni kita just masukkan umpan, lepas tu tarik, buang, lepas tu boleh tarik dah. Kerja tak remi lah, dan hasil dia pun alhamdulillah memuaskan. Setiap bento dipasang umpan bagi menarik perhatian ketam untuk masuk ke dalamnya. Apabila bento ditarik naik, ketam yang terperangkap dikeluarkan dan Siti akan terus memasang umpan baharu. Biasanya, mereka menggunakan ikan kecil. Selepas umpan siap dipasang, bento ini akan dilabuhkan semula di kawasan yang dirasakan mampu memberi hasil tangkapan yang lumayan. Kita tengok air dan tengok musim. Kalau tengok air macam mana tu? Kita tengok air ni, kalau ada ketam tak ada ketam macam mana? Okey, kita tengok air pasang, macam air pasang, ketam akan bermain di tepi-tepi. Belah tepi sikit. Kalau air surut, kita akan alihkan bento kita ke laut dah. Bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi, pasangan ini akan ke laut untuk menarik bento mereka 2 kali sehari. Bagaimanapun, jika tangkapan masih tidak dapat memenuhi permintaan, Rizal dan Siti akan membelinya daripada nelayan lain. Yang lampu merah, lampu putih, semua bento. Ayam biru ni ketam jantan. Oh, okey. Okey, beza dia ni. Dan ni kita boleh beza di belakang. Okey, kalau yang macam ni betina dan ni jantan. Betina telur dia ada di luar,
dan ada juga kat dalam. Siti dan suaminya hanya mengambil ketam yang bersaiz besar dan sederhana sahaja. Manakala ketam kecil yang terperangkap di dalam bento akan dilepaskan semula ke laut. Memang itu kan memang penuh bento. Rezeki mereka pada hari ini agak baik berikutan cuaca yang cerah dan laut yang agak tenang. Tangkapan mereka berjaya mencecah hampir 10 kilogram. Di pantai, ketam-ketam akan diasingkan mengikut saiz sebelum dibungkus. Ikut saiz ada 3 lah. Maknanya besar, sedang, kecil lah. 1 kilo tu ada ketam besar, sedang dan kecil sekali. Walaupun setiap orang akan minta 2 kilo ke 3 kilo, saya akan packaging tu juga sekilo-sekilo. Maknanya semua. 1 kilogram dijual pada harga RM15. Untuk pesanan daripada penduduk kampung berdekatan, Siti akan menghantarnya sendiri. Antara pelanggannya ialah suri rumah Fazilah Abdul Razak. Lepas tu dia hantar kat rumah. Lepas harga murah berbanding kita beli kat pasar harga lain. Kalau kat sini harga dia baru, kita mau naik dia harga dia lain, murah sikit lah daripada kat pasar. Ada juga pelanggan yang datang sendiri mengambil ketam yang telah dipesan. Bagi Nordin Hassan, setiap bulan dia akan memesan ketam segar sekurang-kurangnya 2 kali. Kemudahan membuat pesanan melalui alam cyber seperti ini membolehkan dia mendapat ketam segar dengan lebih mudah. Just WhatsApp saja, dia balas, insyaAllah pagi besok dia dapat lah. Jadi bila ada ni abang tak payah nak pergi pasar apa tu Tak pasal lah, jadi sedang pada cerita tak payah pakai orang tengah. Kita pun dapat barang yang fresh. Bagi Fazilah, ketam segar enak untuk dijadikan hidangan keluarga. Selain digoreng bersama tepung, kebiasaannya ketam segar yang dibeli itu digunakan dalam masakan tradisional, terutamanya masak lemak cili padi. Tak nak, jangan bagi cair-cair sangat. Siang melabuhkan tirainya, namun urusan harian Siti dan Rizal belum berakhir. Lazimnya pada waktu sebegini, mereka membaiki bento yang rosak agar ia boleh digunakan semula keesokan harinya. Disebabkan urus niaga ketam dipromosi secara dalam talian, maka pelanggan yang datang juga tidak kira masa. Sebenarnya ketam ni kami dah ada orang order. Tapi kami utamakanlah pada yang kalau kena anak-anak kena denggi apa semua ni. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Semoga anak sihat juga Siti dan Rizal antara sebilangan kecil nelayan yang kini semakin berani mencuba pendekatan baharu. Alam cyber, lubuk rezeki yang telah membuka lebih banyak peluang kepada mereka untuk memasarkan hasil tangkapan. Usaha pasangan ini menjadi contoh yang baik kepada nelayan lain untuk berkembang mengikut arus pemodenan.